لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. When it's hot, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini malam ni dapat sama kita berkumpul. Bagaimana kita untuk mempelajari sedikit tentang asas-asas fardu ain. Jadi Ustaz Arab, adik-adik yang ada di rumah di sana, ambillah perhatian sekejap saja. Kita menjalankan ni selama lebih kurang 1 jam. InsyaAllah pukul 9 kita berhenti. Jadi pada malam ni tidak lain tidak bukan Ustaz nak tunjuk bagaimana cara kita mengambil wuduk dengan sempurna. Sebelum ni adik-adik pun belajar sembahyang. Adik-adik pun belajar ambil wuduk. Tapi macam mana kita nak ambil wuduk dengan sempurna. Harap-harap adik boleh fahamlah. Okey. Okey, tambah menangkan masa. Jadi kita tengok berkenaan dengan wuduk. Okey. Okey, boleh nampak? Seorang beritahu boleh nampak tak? Jelas Ustaz, jelas. Teruskan. Okey, adik-adik Okey, sebelum kita nak ambil bagaimana cara kita nak wuduk tu adik-adik, jadi kita tengok dulu wuduk ni berapa. Sebut wuduk. Sebenarnya yang kita tahu wuduk tu apa? Ambil air sembahyang. Jadi adik-adik kita tengoklah sepintas lalu. Sepintas lalu maksud apa? Maksud wuduk. Jadi wuduk diambil daripada perkataan wadha'ah yang bermaksud cantik, indah dan berseri. Sebab tu adik-adik, barang siapa nak jadi indah, cantik, berseri pada hari kiamat, maka sentiasalah dia Dia ambil wuduk. Kalau orang yang ambil wuduk adik-adik, walaupun dia tu tak putih mana dan sebagainya, tapi oleh kerana hari-hari muka dia ambil wuduk, maka ada nampak bercahaya, nampak berseri. Walaupun dia tu tidaklah putih ataupun kulit gelap. Nak cerita tu lah. Sebab tu ambil wuduk ni akan nampak berseri-seri. Lepas tu pula wuduk daripada segi syarak ialah nama perbuatan menggunakan air pada anggota tertentu. Nanti adik-adik kita belajar anggota wuduk. Disertakan dengan niat. Lepas tu waduk ialah nama bagi air yang digunakan untuk berwuduk.
Okey adik-adik, ni nanti kalau adik-adik dah besar, ataupun nanti adik-adik pun belajar tentang dalil sebab apa kita ni kena ambil wuduk. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mendirikan solat, maka hendaklah kamu. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, siapa-siapa yang nak solat, maka kena buat benda ini. Apa dia? Berwuduk. Macam mana berwuduk tu? Yakni membasuh mukamu, membasuh tanganmu hingga siku, menyapu bahagian kepalamu, membasuh kakimu sehingga ke buku lali. Jadi adik-adik, apabila kita nak sembahyang, kita kena ambil wuduk. Kalau kita tak ambil wuduk, kita terus sembahyang, maka sembahyang itu tidak sah. Sebabnya syarat nak sembahyang kita kena berwuduk. Okey adik-adik. Jadi kita tengok wuduk ni kesemua dia ada 6 rukun. Rukun wuduk kesemua ada 6. Ingat tu. Rukun wuduk ada 6. Jadi kita tengok yang pertama ialah niat. Lintasan di dalam hati. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey. Jadi ingat yang pertama ialah apa dia? Niat. Okey. Yang pertama niat. Jadi niat tu mestilah dalam hati. Adapun kalau kita sebut dengan mulut, itu bukan niat, itu lafaz niat. Tapi sunat juga kita sebut sahaja aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Yang tu apa? Yang tu dalam bahasa Melayu. Kalau kita tak tahu dalam bahasa Arab, jadi sebelum nak ambil wuduk tu, kita kena apa? Kena niat wuduk dalam hati. Sahaja aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Jadi adik-adik kena ingat, kesemua rukun wuduk itu ada 6. Nanti Ustaz tunjuk gambar dia. Rukun wuduk ada 6. Ingat sampai bila-bila. Kalau cikgu tanya, rukun wuduk ada berapa? Kesemua 6. Wuduk ada 6. Apa dia? Yang pertama niat. Jadi yang pertama ialah niat. Niat di mana? Niat dalam hati. Rukun kesemua ada 6. Sebelum kita masuk tu kita kena faham dulu. Rukun kesemua ada 6. Jadi yang 6 ni yang kena basuh ialah 4 sahaja. Ingat lagi sekali, 4 sahaja yang kena basuh. Yakni yang pertama muka, yang kedua tangan, yang tiga sebahagian kepala, dan keempat sebahagian kaki. Jadi 4 saja yang kita kena basuh. Sebelum kita nak sembahyang tu, kita kena basuh 4 benda. Lepas tu lagi 2 apa? Lagi 2 ialah apa dia yang tak perlu basuh ialah niat dengan tertib. Kejap lagi kita belajar. Tapi Ustaz nak adik-adik kena faham apa dia? 4 benda kita kena basuh. Tak boleh tinggal satu pun. Basuh muka, tangan tak basuh. Tak boleh juga. Sebab apa? Sebab dia wajib. Jadi 4 benda ni kena basuh. Nanti Ustaz tunjuk macam mana kita cara nak basuh. Sebelum ni kita basuh muka, basuh macam tu je. Mungkin macam tu tak kena, tak rata dan sebagainya. Okey, sebelum kita nak sebut yang 4 ni, yang pertama ialah apa dia? Niat. Jadi niat kat mana? Niat di dalam. Okey, lepas niat apa dia? Basuh muka. Basuh muka. Okey, benda yang pertama kena buat ialah apa dia? Basuh muka. Kita niat, lepas tu basuh muka. Niat kena dalam hati. Niat waktu bila? Waktu air. Okey, kita nak ambil air sembahyang. Jadi kita nak basuh muka. Kita tak ada air dah penuh sini. Bila apa kita nak basuh tu kita kena niat. Saya aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Tapi niat dalam hati lah. Niat dalam hati, lepas tu basuh muka. Jadi yang pertama tadi niat, yang kedua ialah basuh muka. Basuh muka adik-adik sampai dekat mana? Adik-adik tunjuk sama-sama dengan Ustaz. Daripada gigi kepala, buat.
Daripada atas ni semua buat. Daripada gigi ni sampai dekat sini dagu. Cuba pegang. Jadi ada rasa dekat kepala ni kosong sampai ada gigi rambut. Ada rasa gigi rambut ni ada rasa rambut. Lepas tu kat dagu. Ujung dagu ni. Tu kalau belah panjang. Lepas tu adik-adik ada tak anak telinga? Ni tepi ni anak telinga. Nampak tak anak telinga? Cuba pegang, ada tak? Ada tak kat sini yang tak ada telinga? Angkat tangan. Tak ada, semua ada telinga kan? Jadi ada telinga kat sini Nampak kecil ni. Kecil ni anak telinga sehingga anak telinga kanan sehingga anak telinga kiri. Jadi kalau kita boleh lukis daripada atas ni gigi ni sampai dekat dagu. Daripada anak telinga sini, cuba pegang sama-sama. Ni anak telinga ada timbul sikit ni. Kecil je. Dia panggil anak telinga ni sampai anak telinga sini. Tu bahagian muka. Jadi daripada sini anak telinga ni hingga ke anak telinga belah kiri, dari kanan ke kiri. Lepas tu daripada ujung rambut ni, cuba rasa ujung rambut ni sampai kat bawah ni, itu dikatakan muka. Jadi adik-adik cuba tengok muka ustaz. Muka. Ni daripada anak rambut ni pusing sampai sini, anak telinga pusing sampai bawah ni. Sampai sini tulang tengkuk ni. Kalau ada betul tengok sampai sini sampai dagu. Itu bahagian wuduk pada muka. Jadi kalau adik-adik kalau kita nak basuh, kita apa? Kena basuh daripada ujung sini sampai dagu ni, daripada anak telinga sampai anak telinga ni. Jadi keliling ni. Itu ialah wajib. Tapi kita kena apa? Kita kena melebihkannya. Daripada sini kita sapu atas sikit. Daripada anak telinga ni kita lebih sikit basuh. Sampai kat telinga ni ke. Sampai daripada dagu ni kita basuh sampai bawah ni. Jadi kita kena basuh lebih. Takut ada yang tidak kena. Itulah apa dia? Basuh muka. Lepas tu adik-adik kalau yang perempuan tu kan dia ada rambut sini. Sungai perempuan tu ada rambut sini. Sini masuk tak dalam muka? Masuk. Sebab apa? Garisan dia kat sini. Dekat sini sampai kat sini. Jadi garisan dia sampai sini. Pusing. Naik atas balik. Sampai ujung ni. Jadi dekat sini pun semua kena. Kalau kat sini pun kena. Jadi kalau adik ada rambut panjang. Jadi rambut ni kena basuh juga. Sebab duduk kat sini. Duduk kawasan muka. Mana-mana duduk kawasan muka. Kena apa? Kena basuh. Kalau adik-adik tengok apa Mr. Potato misai panjang sampai sini kalau pernah tengok Kung Fu Cina yang lawan cing-cing-cing tu, dia ada misai dia tu sampai kat bawah. Maka kena basuh sebab apa? Dia duduk dalam muka. Dalam mulut wajib basuh tak? Dalam hidung wajib basuh tak? Sebab apa? Sebab basuh yang kita nampak saja, yang zahir, yang kita nampak kat luar ni, yang tu wajib. Mata wajib basuh tak? Tak. Sebab apa? Sebab kalau kita tutup mata, yang luar ni saja kulit mata saja. Sebab tu lah kalau ambil uduk, kita tutup mata, jadi kena basuh elok-elok. Barulah kesemuanya kena. Tu cara nak ambil uduk. Kalau ada Cina, kalau adik pernah tengok Kung Fu Cina, dia punya ni, kening ni sampai kat bawah. Macam tu kening dia, panjang sampai kat bawah. Macam hantu. Kalau dia ada rambut panjang sampai kat bawah pun, kening sampai kat bawah pun, dia pun kena apa? Kena sapu kening tu sampai dekat bawah. Lepas tu adik-adik, kalau nak basuh muka, kalau nak basuh muka, jadi janganlah tak ada air tu percik kat muka. Tu cara yang salah. Jadi basuh muka tu ambil air, apa dia? Kita sapu macam tu. Bukannya air kita laju banyak-banyak, lepas tu kita tandah tu. Yang tu salah tu. Jadi ambil tadah elok-elok, lepas tu kita sapu. Ataupun kita pakai tangan kita kalau air dalam kolah, kita tak boleh sampai kolah tu, kita cebok air tu, lepas tu kita jerus pusing dekat muka bagi kena semua.
Tu cara dia. Tak bolehlah kita tahan air banyak. Tu namanya membazir. Sebab apa? Nabi menegah membazir ketika ambil wuduk. Jadi kalau kita sunat, ambil wuduk tu cukup-cukup nak ambil. Jadi air pun tak payah pasang kuat-kuat, air pasang sikit-sikit. Jadi basuh muka tu bagi apa? Bagi semua kena. Yang tu apa dia? Yang tak ada apa? Yang tak ada janggut panjang, yang tak ada misai. Jadi ada yang tak ada janggut, ada tak ada misai. Tapi macam mana kalau orang ada apa? Janggut panjang. Tebalnya janggut dia sampai kat bawah. Macam ni. Janggut panjang. Macam ustaz ni ada janggut. Setengah orang tu kat sini pun dia tebal. Ada panjang dekat muka dia. Kesemuanya kena basuh, tetapi tak wajib apa? Tak wajib basuh sampai ke dalam kalau dia tebal. Tapi kalau nipis-nipis je dia punya janggut tu boleh nampak kulit. Contoh ustaz silap sikit, boleh nampak kulit ni. Boleh nampak kulit macam ni, maka kena basuh sampai ke kulit. Tapi kalau janggut dia tebal, jambang dia tebal, dia tak perlu basuh sampai ke kulit, dia kena basuh atas dia saja. Janggut dia pun kat luar saja. Tu bagi janggut yang lebat. Kalau janggut yang tak lebat ataupun dia punya apa, misai tak lebat, jambang dia tak lebat, boleh nampak apa? Boleh nampak dia punya kulit, maka basuh. Okey, habis. Yang tu apa dia? Cuci muka. Lagi sekali ustaz ulang, rukun rukun wuduk ke semua ada 6. Yang pertama tadi kita niat. Niat waktu bila? Waktu kita nak sapu muka tu. Waktu nak sapu muka tu kita niat, saya aku wuduk kerana Allah Taala. Jadi ada air kat kita tu, kita sapu. Okey. Yang tu yang pertama. Kemudian kita tengok. Okey, yang pertama tadi niat. Yang kedua membasuh muka. Dedek nampak tak gambar ni? Ada seorang nampak? Nampak jelas. Okey. Nampak dia tulis membasuh muka. Panjangnya daripada tempat tumbuh rambut, ustaz tunjuk tadi tu, yang dia pegang-pegang tadi tu, sampai kat dagu. Lebarnya daripada telinga sebelah kanan ke telinga sebelah kiri. Okey, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga ke siku. Jadi kita buat praktikal sikit. Macam mana dikatakan basuh tangan, kedua belah tangan hingga ke siku? Okey, yang tadi basuh muka, lepas tu pula basuh tangan. Basuh tangan, ni tangan daripada sini hingga ke siku. Yang ni yang wajib. Okey, daripada tangan ni hingga ke siku. Cuba pegang siku, ada siku tak? Ada tangan tak? Kalau ada tangan, kena ambil wuduk. Melainkan kalau dia tak ada tangan. Yang tak ada tangan tu cerita lain. Jadi kalau semua ada tangan, jadi kita kena basuh tangan. Kita kena basuh tangan adik-adik. Jadi kita basuh dari mana? Daripada hujung tangan ni sampai ke siku. Tapi kita kena lebih sikit. Sebab apa? Sebab berhati-hati. Takut tak kena. Jadi dalam Quran kata kita basuh tangan sampai ke siku. Siku ni. Cuba pegang, ada tombol ni. Ada tak tombol? Cuba pegang tangan masing-masing. Tengok ada tombol tak? Sampai kat situ. Tapi kena lebih sikit. Tombol tu lebih sikit. Jadi kita kena basuh tangan sampai ke siku lebih sikit. Kalau atas lagi sikit, itu sunat. Sebab apa? Wuduk ni kita kalau melebihkan dia jadi sunat. Jadi kita basuh daripada depan, daripada atas sampai ke bawah. Ni siku ni. Semua ada siku kan. Lebih sikit. Dan dimulakan dengan tangan kanan. Basuh tangan kanan dulu. Kemudian basuh tangan kiri. Okey, lepas tu basuh tangan. Kemudian lepas basuh tangan pula, apa dia? Kita tengok.
Okey, yang ketiga tadi adik membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Sapu sebahagian kepala. Kepala. Dekat mana dikatakan kepala? Kepala tu sebenarnya dekat mana? Okey. Jadi kepala, membasuh sebahagian kepala. Okey. Kepala mana? Kepala start daripada gigi rambut ni sampai ke belakang. Ni bahagian ni bahagian ni. Presentation. Slide tak nampak, slide. Tak nampak. Tak, sekarang ni buka video, nampak video tak? Tak nampak. Gambar gelap. Okey, ya. Okey, nampak tak? Nampak. Nampak gambar? Tak nampak, tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Nampak. Nampak? Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Nampak Ustaz tak? Nampak. Slide tak nampak. Tak buka slide. Dah nampak dah. Ni sekarang Ustaz nak tunjuk ni. Nak tunjuk macam mana. Okey, jadi dikatakan kepala. Kepala tu mana? Tadi muka. Kita basuh muka kan? Kita basuh muka daripada gigi ni. Cuba pegang gigi ni sampai kat dagu. Daripada anak telinga sampai kat sini. Itu dinamakan muka. Lepas tu pula kata basuh kepala. Tadi dah basuh muka lah. Kalau cakap kepala mana? Ni atas tengkuk ni semua ni kepala. Tapi kalau untuk uduk tu dia tak ada. Dia kata mana? Jadi muka, kepala mana? Kepala daripada gigi ni, pegang gigi rambut ni, paling ujung gigi rambut ni sampai ke belakang. Sampai ke belakang ni. Itu dikatakan kepala. Jadi kepala ni apa dia? Besarlah. Daripada gigi rambut ni dia bawa sampai pusing ini sampai ke belakang ni. Jadi macam mana dia kata apa? Sapu rambut. Nak sapu rambut. Okey, jadi nak sapu rambut tu ialah sapu sebahagian saja, sikit saja. Sapu sebahagian sikit tetapi kena kulit kepala. Ingat, kena kulit kepala. Kulit kepala ni. Sikit tak apa dah. Ambil air, sikit tak apa dah, hujung ni kena kulit kepala. Tapi kalau sunat apa dia? Sunat sapu ke semua. Tu sunat. Tapi benda yang wajib sapu sikit je. Sikit je, yang penting kena kulit kepala ni. Kamu rasa gigi kepala ni kena sikit je. Tu pun dah apa? Dah memadai. Tu dikatakan sapu kepala. Tapi ala-ala kamu apa? Duduk kat rumah, air pun banyak, peli pun banyak apa semua. Jadi nak ambil sunat, apa dia? Celup, lepas tu sapu banyak. Tu sunat. Tapi kalau sikit saja memadai. Cukup sikit pun dah ni lah. Tapi ala-ala kamu ambil apa, air pun banyak dan sebagainya. Jadi sapulah banyak. Tu sunat. Lagi banyak lagi sunat. Tapi kalau sapu sikit pun sudah memadai. Dah cukup dah. Dah cukup dah untuk apa? Untuk nak sapu kepala. Tu kepala. Kemudian kita tengok pula. Okey. Okey, nampak yang keempat tadi menyapu sebahagian kepala. Lepas tu yang kelima, membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Membasuh kedua kaki
hingga ke buku lali. Macam mana tu? Basuh kedua kaki hingga ke buku lali. Jadi semua ada kaki tak? Kat sini semua ada kaki kan? Cuba pegang kaki masing-masing. Kamu peganglah. Tak payah tunjuk kaki kamu kat ustaz. Kamu cuba pegang kaki. Pegang ujung jari kaki tu. Lepas tu kamu tarik daripada ujung kaki tu sampai ke atas. Sampai dekat buku lali. Ada tak? Tahu tak buku lali? Buku lali tu yang dekat kaki tu ada timbul. Ada macam mata dia timbul, tulang timbul tu. Dia ada kanan dan belah kiri. Tu buku lali. Daripada ujung kaki tu sehingga ke buku lali. Jadi sini ada siapa yang tanya tadi. Sekarang kita belajar berkenaan dengan bab wudu. Okey. Jadi adik-adik cuba pegang daripada ujung kaki tu. Pegang ujung, tarik sikit sampai rasa ada timbul. Ada timbul dekat tulang. Ni bagi mereka yang ada kaki lah. Yang tak ada kaki tak payahlah pegang. Kalau ada kaki tu cuba dia pegang. Ada macam timbul. Belah kiri ada, belah kanan ada. Itu dinamakan buku lali. Jadi nak basuh macam mana? Basuh sampai buku lali. Kalau lebih pada buku lali pun lagi bagus. Dia sunat melebihkan. Jadi janganlah sampai cukup dekat buku lali tu. Lebih sikit daripada buku lali. Itulah di antara anggota wudu. Lepas tu pula dah habis ambil semua. Yang kemudian yang keenam, tertib. Apakah maksud tertib? Yakni yang mana dulu didahulukan, yang mana ke belakang dikebelakangkan. Maksudnya apa? Maksudnya tak adalah boleh ambil kaki dulu, kemudian tangan pula, kemudian bau muka, lepas tu bau kepala. Tu tak boleh. Sebab apa? Dia kena tertib. Kita nak ambil wuduk ni kena tertib. Jadi kita kena ikut rukun dia. Yang pertama niat. Yang kedua basuh muka. Jadi niat basuh muka tu dia duduk sekali. Jadi kita dah tak ada air. Lepas tu sampai kita nak sapu dekat muka tu kita niat dalam hati. Ada air, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Sambil sambil basuh. Sambil basuh muka. Lepas tu pula yang ketiga basuh tangan daripada ujung tangan sampai ke siku. Bukan sampai siku, lebih sikit. Memanglah kata sampai siku, tapi kena lebih sikit. Sebab apa? Berhati-hati. Lepas tu pula sapu sebahagian kepala dan basuh kaki. Kemudian tertib. Jadi orang tanya, Ustaz macam mana pula? Saya dulu ada pernah dengar. Jadi kalau kita niat untuk ambil wuduk, kita terjun dalam sungai. Sebab terjun dalam sungai ni tak ikut tertib. Padahal tadi rukun tadi ada tertib. Yakni kena basuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian basuh sebahagian kepala, kemudian basuh kaki. Tapi kalau kita terjun dalam sungai, kita niat nawaitu wudu'a lillahi ta'ala, ataupun saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Terjun dalam sungai tu, masuk dalam sungai tu, kita niat macam tu, bangun, dah ada wuduk. Yang tu tak perlu guna tertib. Kena ingat tu. Kemudian habis dah bab wuduk, berkenaan cara-cara nak ambil wuduk. Lepas tu pula adik-adik, wuduk ni dia ada apa? Dia ada perkara-perkara yang sunat. Jadi kita tengok apakah berkaitan perkara sunat wuduk. Tengok kalau yang nak boleh salin pun salinlah. Kalau tak nak boleh salin pun ingat sikit-sikit pun tak apa. Yang pertama ialah membaca bismillah pada permulaan wuduk. Kita nak ambil wuduk tu, kita tadah tangan apa semua. Sebelum kita nak niat tu, kita baca bismillah. Lepas tu sebelum ambil wuduk, sebelum niat tu ialah apa dia? Kita membasuh kedua belah tapak tangan. Basuh tapak tangan dulu, baru ambil wuduk. Itu sunat.
Kemudian yang ketiga, bersugi ataupun gosok gigi. Gosok gigi. Sebab apa kita nak ambil uduk? Uduk apa? Uduk itu supaya kita boleh solat. Jadi bila kita nak solat tu, kita kena bersih lah. Kemudian gigi kita pun kalau okey, kalau elok, kalau kita sempat, disunatkan untuk gosok gigi. Supaya apa? Supaya bila kita sembahyang tu, gigi kita ataupun nafas kita dalam keadaan elok. Lepas tu pula yang keempat, berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung dengan menggunakan tangan kanan, mengeluarkan air daripada hidung menggunakan tangan kiri. Macam mana nak apa? Nak masuk air dekat dalam hidung tu. Jadi Ustaz tunjuk contoh. Okey. Nak masuk air dalam hidung, jadi air tu kita tak ada. Kita sedutlah sikit. Jangan sedut macam ni. Nanti sakit masuk ke hidung ni. Kalau yang biasa tak apalah. Tapi kalau yang apa baru nak mula tu, ambil air apa dia? Masuk sikit. Sedut sikit je bagi sampai dekat sini. Lepas tu buang dengan tangan kiri. Ambil masuk kanan, keluar dengan tangan kiri. Jadi kita buanglah segala tai hidung, apa-apa. Yang tu sunat kita sebelum apa? Sebelum kita hendak berwuduk. Okey, sebelum adik-adik kita nak pergi seterusnya, ada tak siapa-siapa nak tanya? Kalau ada siapa-siapa nak tanya, boleh tulis dekat tepi ni. Jadi Ustaz bacalah. Kau lah ada nak tanya, Ustaz saya ni pening lah, tak faham lagi ataupun nak ulang ke dan sebagainya. Hari ni kita belajar bab uduk. Biarpun sikit tapi apa dia? Kita dapat uduk dengan sempurna. Yang tu yang bagus sekali. Ada tak siapa-siapa nak tanya? Ustaz terangkan semula ambil wuduk di bahagian muka khusus untuk wanita yang ada rambut. Okey, bagus. Okey, Ustaz ulang lagi sekali. Ni untuk wanita. Siapakah wanita itu? Adik-adik tengoklah, saya lelaki ke perempuan? Wanita itu perempuan. Kenal tak wanita dengan lelaki? Mesti kenal kan? Okey. Jadi perempuan ataupun lelaki yang rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Ikutlah perempuan ke lelaki, rambut dia panjang. Contoh. Jadi Ustaz ulang balik. Jadi yang ni muka. Daripada gigi ni dia pusing sampai kat anak telinga. Kemudian dia pusing dekat dagu. Jadi daripada sini nampak dia potong sampai sini ni. Ustaz tunjuk tepi. Dia potong sampai sini. Contoh. Tapi kalau rambut dia ni, yang ni, ni masuk dalam muka lagi. Sini pun masuk dalam muka lagi. Tiba-tiba rambut dia dekat sini. Contoh ni. Rambut ujung ni. Paling ujung. Cuba kamu pegang. Ada rambut ujung kan? Rambut ujung dia panjang. Panjang sangat rambut ujung dia. Rambut dia ujung sampai sini sampai kat dada rambut dia. Atau ni, dia punya saber ni dia simpan. Macam orang Yahudi. Orang Yahudi kan dia banyak simpan. Simpan apa? Simpan dia punya jambang ni sampai dekat mana? Sampai dekat dada. Sampai dekat dada. Sampai kat sini panjang. Jadi apabila dia termasuk dalam muka, ataupun adik-adik yang perempuan, ingat kalau sini rambut panjang, kamu apa? Angkat rambut kamu naik atas, macam ni kemudian ikat. Jadi rambut sini apa? Naik ke atas. Jadi kamu basuh sini je. Ujung tak kena. Ujung tak kena. Maka tidak sah kamu punya wuduk. Contohlah, Ustaz tak ada rambut panjang. Tapi buatlah ada rambut. Ni contoh. Ni contoh rambut. Jadi rambut Ustaz yang kat sini panjang macam ni panjang sampai sini panjang lah. Selalu rambut orang perempuan kan panjang. Ni contoh ni tisu tapi Ustaz tunjuk contoh ni rambut. Jadi kalau apa? Kalau dia selalu apa? Selak rambut kadang dia letak kat belakang telinga ke belakang. Kadang-kadang rambut tu dia angkat naik atas. Dia angkat naik atas banyak-banyak lepas tu dia ikat.
Dia ikat. Jadi dia basuh kat sini je. Rambut tu dia basuh kat sini je. Sini dia basuh yang tangan ni. Atas tak basuh sebab apa? Dia ikat rambut banyak-banyak. Jadi itu tidak sah. Jadi rambut tu kena tengok. Kalau dia turun tu, contoh ni rambut lah panjang. Rambut ada kat tepi ni. Dan ni kira rambut. Rambut ni dia duduk dalam bahagian muka. Ingat tu, rambut duduk dalam bahagian muka, kena basuh ke semuanya. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam bahagian muka. Juga tadi Ustaz kata kalau misai, tu laki, apa yang perempuan selalu rambut panjang sini. Dia angkat ni atas. Yang ni misai. Misai dia apa? Misai dia panjang. Contoh dia sambung sampai sini. Misai panjang sampai sini. Padahal yang dekat bawah ni dah lebih pada muka. Tapi tak, dia kira sebab apa? Duduk dalam muka. Sebab dia tumbuh dalam muka. Jadi kalau misai dia panjang sampai kat bawah pun dia kena basuh. Basuh. Jadi dia ambil uduk, jadi dia basuh misai tu panjang. Tu contoh. Mana tahu tiba-tiba kamu rambut panjang ke, misai panjang ke, nak bulu macam Mr. Potato. Lepas tu Ustaz ulang lagi, kalau janggut dia panjang. Tiba-tiba janggut, ni janggut. Panjang janggut dia. Janggut dia panjang. Contoh. Ataupun jambang dia tebal sini, panjang. Macam ni lah. Jadi macam tadi Ustaz kata, kalau janggut dia panjang, tebal pula, dia tak wajib basuh sampai kat dalam ni. Cuma dia basuh tu, dia sapu bahagian luar saja. Tu kalau tebal lah. Kalau nipis boleh nampak kulit apa? Boleh nampak kulit. Ni macam janggut Ustaz yang ni. Boleh nampak kulit. Kena basuh sampai dalam. Kena gosok. Tu bagian nipis. Tapi kalau panjang. Macam ni lah. Macam Syekh. Syekh kan rambut apa? Panjang besar. Jadi besar tu dia kena basuh muka sampai janggut tu hujung. Tapi dia tidak wajib nak basuh sampai dalam. Begitu jugalah kalau jambang dia besar. Sama tadi yang perempuan. Perempuan kalau rambut dia panjang, macam ni rambut dia panjang, dia tolak atas, dia tolak bawah. Jadi yang dekat sini tu semua kena basuh. Sebab dia duduk dalam muka. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita tengok yang nombor 6. Menyelat-nyelat janggut yang tebal. Makna kata kalau kita nak selak janggut tu yang tebal-tebal, kita nak selak, nak sapu kat dalam tu, itu sunat bukan wajib. Kalau dia banyak masa, dia boleh lah. Tapi kalau janggut dia dah besar, dah panjang, kalau dia nak selak basuh satu, mungkin ambil masa yang lama selak, dia pun tak sempat nak sembahyang. Sebab apa? Kalau semua nak kena, dia kena apa? Payahlah dia. Jadi itu tidak wajib. Menyapu air ke semua kepala. Menyelat-nyelat di antara celah jari-jari kaki dan tangan. Ni sunat. Sunat ni kalau tak buat tak apa, kalau buat dapat pahala. Lagi sekali. Jadi orang rambut janggut panjang. Contoh janggut panjang. Jadi kalau dia nak ambil uduk, dia basuh kat luar je. Dia sapu kat luar je sebab apa? Janggut panjang. Tapi kalau sunat apa? Dia gosok sini. Ni sunat lah. Tu untuk orang janggut panjang. Sunat dia gosok. Sebab apa? Janggut panjang, janggut tebal, dia apa? Dia wajib sapu saja apa? Dia basuh kat luar saja. Tapi kalau sunat, dia selak lah macam ni. Lepas tu sunat juga, ni tangan. Kalau kita basuh tangan tu, misal ambil uduk lah, basuh tangan tu celah-celah jari, buang kuat-kuat ada kuman ke, coronavirus ke, buang. Contoh. Okey, lepas tu menyapu telinga dengan air di bahagian luar dan dalam cuping telinga dengan air yang baru, bukan dengan air yang digunakan ketika menyapu kepala. Mengulang sebanyak 3 kali basuhan dan sapuan uduk.
Jadi wuduk tu sunat kita basuh sebanyak 3 kali. 3 kali basuh. Okey. Jadi sunat adik-adik basuh telinga. Telinga basuh mana? Daripada sini tolak ke atas. Ambil air, ingat ni, masuk dalam telinga, daripada ni tolak ke atas macam ni. Sunat. Jadi basuh. Satu masuk kat dalam, satu kat luar. Jadi tolak naik atas sebanyak 3 kali. Jadi sama juga basuh muka pun sunat 3 kali. Wajib sekali je. Tapi kalau nak elok 3 kali. Dapat pahala. 3 kali dapat pahala. Kalau buat sekali je, bolehlah ambil wuduk. Tapi pahala kurang lah. Jadi kita basuh sekali. Ambil lagi 2 kali. 3 kali. Tapi jangan pula apa, kita nak basuh 3 kali tu dengan air yang banyak. Tak boleh. Itu membazir. Jadi membazir tu makruh. Kita nak ambil wuduk basuh muka je. Jadi padanlah dengan kalau kita tadah tu penuh satu tangan, kita ambil muka. Tak perlulah air keluar banyak macam tu. Itu dah kira membazir. Jadi tu tadi kita basuh apa? Basuh telinga, celup basuh tangan tu, celup, lepas tu daripada bawah ni, cuping ni naik ke atas. 3 kali. Kena ambil air baru, tak boleh ambil air yang kita basuh-basuh muka. Ada air lagi. Sapu. Tu tak boleh. Kena faham tu. Kemudian lagi mendahulukan anggota wuduk sebelah kanan. Ambil sebelah kanan dulu. Mana kata ambil tangan kanan, lepas tu ambil daripada kaki kanan, kemudian bahu kiri. Menggosok tangan ketika membasuh anggota wuduk. Berturut-turut membasuh menyapu anggota wuduk melebihi had wajib. Tadi Ustaz dah tunjuk dah. Kita buat lagi sekali. Macam mana? Okey, lagi sekali. Jadi wajib anggota wuduk. Ingat, anggota wuduk yang wajib tu 4. Muka, tangan, sebahagian kepala dan kaki. Jadi yang wajib dia muka. Kita ulang balik. Yang pertama muka. Muka kita basuh semua muka ni, yang kita nampak mana muka? Yang keliling sini lah. Sampai kat anak telinga ni, sampai kat dagu. Itu wajib. Tapi kalau nak dapat pahala lebih, kita kena lebihkan. Sepatutnya sini, kita tambah angkat atas sikit. Kita basuh. Sampai kat telinga ni, sampai kat bawah-bawah ni. Makna kata itu sunat. Tangan sampai kat mana? Sampai kat siku. Kita dah belajar tadi. Basuh tangan sampai dekat siku. Ini wajib. Tapi kalau kita nak dapat pahala lebih, kita basuh tangan ni sampai dekat sini lah. Sampai kat sini. Itu apa? Itu sunat. Jadi ala-ala kita dah basuh, rumah kita banyak air. Lainlah kalau kat padang pasir. Dekat padang pasir air tak ada pun sikit. Jadi kena jimat, ambil sampai cukup je. Lebih sikit. Tapi kita ni banyak air. Maknanya apa? Maknanya kita ambil wuduk tu daripada hujung sehingga siku tu, kita lebih sikit sampai sini lah. Yang tu sunat. Sama juga kaki itu sampai kulali. Jadi kita basuh sampai apa? Sampai nak dekat betis. Jadi itu ialah sunat wuduk. Kemudian okey. Berjimat menggunakan air ketika wuduk. Tadi Ustaz dah cakap dah, kena jimat. Kalau banyak-banyak air tu makna kata makruh. Makruh apa dia? Benda yang dibenci tetapi tidak berdosa. Tapi kalau kita berjimat-jimat untuk nak ambil wuduk, bagi cukup itu ialah sunat dan dapat pahala. Lepas tu menghadap kiblat. Kalau boleh kita menghadap lah. Kalau kita tak tahu kiblat dan sebagainya, itu tak wajib. Lepas tu tidak bercakap-cakap ketika berwuduk dan membaca doa selepas wuduk. Okey. Jadi adik-adik, kita sikit lagi.
Kita tengok. Kalau sempat salin, salinlah. Kalau tak sempat salin pun boleh screenshot dekat apa? Dekat handset tu. Apakah perkara yang boleh membatalkan wuduk? Yang pertama, keluar daripada salah satu jalan, sama ada kencing ataupun buang air besar, ataupun darah, ataupun angin, ada kentut, ataupun ada kencing, maka itu batal wuduk. Yang kedua adik-adik ialah tidur yang tidak tetap. Makna kata apa dia? Kalau tidur tu melintang, kalau dia tidur tu kiri ke kanan, makna kata tak tetap, batal wuduk. Kalau ada wuduk lah. Yang ketiga, hilang akal. Sebab apa? Sebab mabuk, pitam ataupun gila. Makna kata apa? Makna kata dia tidak sedarkan diri. Tiba-tiba dia makan nasi elok ayam, makan jadi mabuk, jadi gila. Makna kata sebelum tu dah ada wuduk, dia batal wuduk. Yang keempat, menyentuh kulit seorang ajnabi tanpa berlapik. Jadi dia sentuh orang lelaki yang orang perempuan yang bukan muhrim, dia sentuh kawan dia. Kalau adik-beradik tak apa. Kalau anak dengan ibu ataupun dengan ayah tak apa. Tapi kalau dia tu pergi sentuh orang perempuan, entah mana-mana orang perempuan, maka batallah wuduk. Yang kelima, menyentuh kemaluan sendiri atau orang lain, sama ada bahagian depan ataupun bahagian belakang, tempat dia kencing tu ataupun tempat yang dia buang air besar tu, dengan tapak tangan ataupun jari tanpa berlapik. Okey. Jadi cukup untuk hari ini. Esok kita belajar sedikit tentang solat yang sempurna. Jadi sebelum Ustaz nak tutup ni, ada tak apa-apa soalan? Ada tak soalan yang nak tanya? Ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Kalau tak ada, nanti malam esok. Okey, bagus. Kalau tak ada, malam esok kita berjumpa lagi. InsyaAllah malam esok kita jumpa lagi. Esok kita belajar bab solat pula. Jadi cukup sekadar tu. Mudah-mudahan kita dapat berkat apa yang kita belajar malam ni. Okey, sama-sama kita doa. A'udzubillahi minasyaitonir syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakina ma nasina wa alimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. Waalaikumsalam. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye-bye. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Bye. Ayo Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, bye-bye. Sama. Bye. Assalamualaikum. Bye. Salam. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 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 Senyap ah.